العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا نافعا وعافانا مستقيما وهداية صالحة قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أننا ممن نعرف ونعرف وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات واحمل وافتح علينا أبواب رحمتك وأسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ موسى تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Maka apabila melihat mereka itu akan segala anak-anak mereka itu dan azab sekaliannya, meratap mereka itu dan berkata sekaliannya. Ceritanya hadis yang panjang. Jadi ceritanya anak yang neraka itu di dalam azab di dalam neraka Jahannam. Maka suatu hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada dalam syurga, ada dengar suara berjerit daripada orang-orang yang diazab dan neraka kena kepada anak yang neraka kepada dua ibu bapa. Maka memohon oleh Nabi akan Allah Ta'ala untuk nak syafaat kepada mereka. Tapi tidak diberi syafaat. Cerita akhirnya Nabi pergi jumpa dengan ibu bapa untuk nak dapat keredaan daripada ibu bapa supaya lepaskan anak itu daripada siksaan neraka. Maka akhir-akhir sekalinya Nabi bawakan segala ibu bapa itu pergi tengok dengan mata akan anak mereka yang kena azab di dalam neraka. Maka masuklah cerita di sini. Katanya maka apabila melihat mereka itu akan segala anak mereka itu. Maka apabila lihat mereka itu ibu bapa, ibu-ibu dan bapa-bapa akan segala anak-anak mereka, mereka itu yang mana anak mereka tu dan diazab sekaliannya, sekalian anak-anak. Maka apabila ibu bapa tu melihat, meratap mereka itu, segala ibu-ibu bapa-bapa. Meratap tu mana menangis. Dan berkata sekalian mereka itu, sekalian ibu bapa, demi Allah, tiada ketahui kami akan bahasa segala anak-anak kami di dalam azab yang bersangatan ini. Dia katanya kami tak tahu. Maksud dengan tak tahu tu maknanya tak tengok dengan mata. Sebab kalau kira dah tahu sebab Nabi dah cerita. Maksud dengan tahu sininya maknanya tahu dengan secara jelas, tengok dengan mata. Sebab belum pada ni tu Nabi dah ada cerita, sepatutnya dah tahu. Daripada cerita Nabi, maknanya memanglah dengan ceritaan itu tak lebih, tak boleh nak lawan dengan tengok dengan mata sendiri. Maka di sini maknanya dia katanya tiada ketahui kami. Dia panggil ainul yakin. Dia panggil ainul yakin. Adapun yang dengar khabar daripada Nabi katanya anak mereka sedang diseksa dalam neraka tu panggil ilmul yakin. Ilmul yakin mana tahu daripada mulut Nabi, daripada ceritaan Nabi, itu panggil ilmul yakin. Maka yang kata tak tahu di sini tu maknanya ainul yakin. Mana boleh tengok dengan mata. Tahu dengan sebab tengok dengan mata sendiri. Itu tak. Dia tak tengok, dia tak tahu dengan mata sendirilah. Itu maksud tiada mengetahui, tiada ketahui maknanya nak
Yang dia menafi itu apa dia? Ainul yakin. Yang dia menafi itu ialah ainul yakin. Adapun ilmul yakin dah ada sebab dengar daripada cerita Nabi. Jadi maknanya apa-apa khabaran, apa-apa maklumat, apabila kita tahu daripada ceritaan orang, kita panggil ilmul yakin. Tapi kalau boleh tengok dengan mata sendiri, kita panggil ainul yakin. Maknanya sini dia kata tak tahu tu nak menafikan apa dia ainul yakin tu lah. Adapun ilmul yakin dah ada sebab dengan Nabi cerita. Demi Allah tiada ketahui kami akan bahawa segala anak-anak kami di dalam azab yang bersangatan. Jadi maknanya sebelum pada ni tak tahu kata kena azab yang sangat, tahulah kata kena azab tapi berat begini tu tak tahu. Sebab itulah dia apabila Nabi cerita tu dia tak nak redha lagi kepada anak dia. Sebab tahu kata kena azab tapi tak tahu kata azab tu berat sebegini. Maka menjerit oleh seorang daripada segala ibu bapa bagi segala ibu bapa maka menjerit oleh seorang daripada segala ibu adalah salah seorang daripada ibu-ibu mereka berjerit tu bagi anak perempuan mereka atau anak lelakinya. Jadi maknanya adalah anak dia, tak pastilah anak lelaki ke anak perempuan, maknanya anak dia tu sedang diazab dan neraka. Adalah seorang ibu tu tengok, maka ibu tu berjerit. Dan jikalau bapa, maka menjerit ya bapa bagi anaknya. Kalau bapa tengok, bapa menjerit. Kalau ibu tengok, maka ibu tu menjerit. Sebab tak sanggup nak tengok anak mereka kena azab di dalam neraka Jahannam. Begitu berat. Maka apabila ada ibu yang menjerit, apabila ada bapa yang menjerit, melaun, maka dia katanya maka apabila dengar oleh segala anak maka apabila dengar oleh segala anak yang sedang diazab dalam neraka dengan suara melaung menjerit oleh ibu bapa, maka apabila dengar oleh segala anak suara, nak suara bukan saudara, suara, bukan saudara, suara. Jangan baca anak saudara, tulisan tu segala anak saudara, bukan dia. Kita bacanya begini, maka apabila dengar oleh segala anak, dengar suara, yakni akan suara. Begitu. Akan suara. Apabila dengar oleh segala anak suara, ini akan suara bagi suara segala bapa-bapa, ibu-ibu mereka itu anak-anak, segala anak. Jadi maknanya apabila ibu bapa yang ada tengok tu dia melaun, dia berjerit sebab tak sanggup tengok anak kena azab, maka dengarlah oleh segala anak akan suara berjerit ibu bapa mereka. Maka anak pun dengar, anak yang sedang diazab tu dengar akan suara segala ibu bapa mereka itu. Apabila dengar suara ibu bapa tu, maka menangis sekaliannya segala anak. Anak-anak yang kena azab tu semuanya menangis. Maka berkata tiap-tiap seorang bagi ibunya, bercakaplah. Maka berkata tiap-tiap seorang, yakni tiap-tiap seorang daripada segala anak. Maka berkata tiap-tiap seorang, yakni tiap-tiap seorang daripada anak, mana setiap anak yang kena azab dalam neraka tu, bagi ibu
nyoh ibu tiap seorang. Jadi anak dalam neraka tu cakap bersama dengan ibunya. Apa yang cakap anak bersama ibu, bermula api menghanguskan hatiku. Ni dia beritahu kat ibu dia lah. Bermula api neraka jahanam menghanguskan hatiku, hati anak. Dan seksa itu membinasakan daku, hei ibuku. Dan seksa itu, seksa dalam neraka jahanam, membinasakan daku, membinasakan diri dia. Hei ibuku, wahai ibuku. Beginilah kedudukan dia. Tiada aku ini terlebih mudah atas engkau. Tiada aku ini terlebih mudah atas engkau di dalam dunia, bahawa aku duduk pada panas, pada matahari, pada saat yang satu. Dan tiada bahawa di dan tiada bahawa ditikam akan daku oleh satu duri, hei ibuku, betapa engkau dengarkan azabku dan engkau sabar daripadaku. Adakah tiada engkau kasihani akanku? Adakah tiada engkau kasihani akan kulitku dan tulangku? Itu cakapan anaknya. Anak dia cakap sama ibu, katanya bermula api neraka jahanam menghanguskan hatiku, dan seksa itu, seksa neraka jahanam tu membinasakan daku, hei ibuku. Tiada aku ini terlebih mudah atas engkau di dalam dunia, bahawa aku duduk pada panas matahari. Jemur panas matahari pada saat yang satu, pada satu masa. Dia katanya, tiada aku ini terlebih mudah atas engkau di dalam dunia, bahawa aku duduk pada panas matahari satu saat. Jadi anak tu dia cakapnya begini, maksudnya katanya tiada aku ini terlebih mudah, jadi terlebih senang atas engkau di dalam dunia pada masa hidup dunia dulu, bahawa aku duduk pada panas matahari pada masa yang satu. Jadi maksudnya anak nak cerita begini, pada masa hidup dunia. Pada masa hidup dunia dulu, sekiranya kalau anak tu kena panas matahari 1 jam 1 masa, ibu tu dah rasa tak senang hati. Jadi maknanya begitulah. Jadi pada masa hidup dunia dulu, ibu kasih kepada anak, tak sangguplah anak tu kena panas matahari walaupun 1 saat sekalipun, 1 jam 1 masa sekalipun. Itu kalau pada masa dunia. Itu maknanya tiada engkau, tiada aku ini terlebih mudah atas engkau, maknanya jadi senang hati datang engkau di dalam dunia ni, pada masa hidup dunia, bahawa aku duduk pada panas matahari pada saat yang satu. Jadi maksudnya anak katanya, wahai ibu, ingat tak pada masa hidup dunia dulu engkau kesian kepada aku, engkau kasih kepada aku, sekiranya kalau aku duduk pada panas matahari engkau dah rasa tak senang hati. Pada masa hidup dunia itu dulu, pada masa aku kecil-kecil dulu, engkau kalau tengok engkau ibu tengok anak duduk kena panas matahari 1 jam pun ibu tak senang hati dah. Itu satu. Dan tiada bahawa ditikam akan daku oleh satu duri,
atas pada panas, maknanya dan tiada bahawa ditikam akan daku oleh satu duri, hei ibuku. Jadi maknanya pada masa hidup dunia dulu, sekiranya kalau anak tu tercocok satu duri pada kat badan, ibu dah susah hati. Ibu dah susah hati. Anak kena panas matahari, ibu dah susah hati sebab takut demam macam-macam dah. Kalau anak kena duri, duri pun tak besar sangat. Kalau kita kira je anak tu terkena duri, jadi kalau sakit pun tak sakit sangat. Tapi sebelah balik ibu tu pada masa hidup dia dah susah hati. Tak jadi mudah lah, tak jadi senang hati lah di atas ibu. Sekiranya kalau tengok anak tu kena panas matahari, kalau tengok anak tu kena duri pada masa hidup dunia, maka anak cakap gitunya tujuan apa dia? Hei ibuku, betapa engkau dengarkan dengan azabku dan engkau sabar daripadaku. Jadi maknanya anak dia bangkitlah. Dia katanya pada masa hidup dunia dulu, ibu kasih sangat kepada saya. Sekiranya kalau saya ni kena panas matahari, ibu tak sanggup nak tengok. Kalau anak ni kena duri, ibu dah susah hati sangat. Tapi kenapa sekarang? Kenapa sekarang engkau dah dengar, dah tahu kata aku ni kena azab di dalam neraka. Tapi macam mana engkau boleh sabar lagi? Tak nak tolong, begitu. Itu yang rayuan anak kepada ibunya. Kalau ingat pada dunia dulu anak sakit sikit pun, sedikit kena duri pun ibu dah susah hati. Tapi betapakah pada sekarang, pada akhirat, engkau dah dengar khabaran daripada Nabi bahwasanya aku ni kena azab dan neraka. Tapi macam mana engkau boleh sabar? Tak nak mari tolong aku, dan engkau sabar daripadaku. Tiada engkau kasihani akan kulitku dan tulangku. Sekarang ibu tak kasih dah kepada dia? Dulu pada hidup dunia kasih sangat, sekarang dah tak kasih ke? Tak kasih belah ke kepada anak? Tak macam dunia dulu kasih sangat, kesian sangat pada anak. Tapi kenapa di akhirat ni ada dengan khabar kata kena azab, engkau boleh tahan lagi, boleh sabar lagi, tak nak mari tolong. Tiada engkau kasihani akan kulitku dan tulangku kena azab. Maka apabila ibu dengar anak cakap gitu, macam mana? Maka pada ketika itu, ketika dengar oleh segala ibu bapa akan cakapan anak yang tersebut, meratap oleh segala bapa dan ibu. Menangis pula ibu bapa mereka pun menangis pula. Dan berkata mereka itu, segala ibu dan bapa, segala bapa dan ibu, berkata ni cakap sama Nabi. Dan berkata mereka itu, segala bapa dan ibu, bercakap sama dengan Nabi Muhammad. Hei kekasihku, hei Muhammad. Jadi maknanya dia sekarang tu tak sanggup nak tengok lah. Maka dia pun, segala ibu bapa tu bercakap sama Nabi Muhammad, katanya, hei kekasihku, hei Muhammad. Kekasihku tu ialah Nabi Muhammad lah. Syafaat olehmu, Tuan hamba, Tuan hamba tu Nabi Muhammad, pada mereka itu. Jadi ibu bapa sekarang minta Nabi Muhammad mensyafaat kepada anak-anak mereka. Syafaat olehmu, syafaat oleh Tuan hamba, pada mereka itu, ini segala anak. Apabila ibu bapa minta syafaat Nabi, minta syafaat daripada Nabi, maka berfirman oleh Allah Ta'ala bahwasanya aku tiada keluarkan mereka itu melainkan dengan syafaat kamu. Maka Allah Ta'ala pun berfirman dalam masa itu juga, Allah Ta'ala berfirman katanya, aku tiada keluarkan mereka itu anak-anak. Dengan syafaat kamu. Melainkan dengan syafaat kamu. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Muhammad,
kata dia ni tak akan keluarkan anak-anak daripada neraka, malaikat ada syafaat daripada Nabi Muhammad. Kerana bahwasanya kerana bahwasa aku telah murka atas mereka. Sebab Tuhan sekarang dia kata aku dah murka di atas mereka, di atas segala anak sebab deraka kepada ibu bapa. Jadi tak akan dikeluarkan daripada neraka sama sekali, malaikat ada syafaat daripada Nabi Muhammad. Kerana bahwasa aku telah murkakan atas mereka itu, atas segala anak, kerana kamu tu Nabi Muhammad. Jadi Tuhan mengazabkan anak-anak yang deraka tu kerana Nabi. Sebab Nabi larang daripada deraka, tiba-tibanya mereka deraka juga. Jadi mana salah dengan Allah, salah dengan Nabi. Tuhan seksakan mereka kerana Nabi. Tuhan seksakan mereka kerana Nabi. Kalau Nabi nak minta lepas, bolehlah. Nak minta syafaat untuk keluar pada neraka, maknanya bolehlah. Maka sembah mereka itu segala ibu bapa, Tuhan kami dan penghulu kami. Penghulu kami itu Allah jugalah. Tuhan kami, ya Rabbi atau ya Ilahi, dan penghulu kami Maulana. Maula di sini kena tak Allah lah. Wahai Tuhan kami, wahai penghulu kami, Tuhan kami, penghulu kami itu semuanya Allah. Tuhan kami, ya Ilahi, kalau bahasa Arab Allah, dan penghulu kami, ya Maulana, maknanya penghulu kami, Tuhan kami, Allah lah. Murah oleh kamu, olehmu atas kami. Memurah olehmu akan kami. Memurah tu maknanya minta tunai permintaan lah. Memurah tu maknanya minta tunaikan permintaan. Memurah maknanya minta tunai permintaan. Sebab orang, kalau kita manusia, kalau orang yang murah hatinya, apabila ada permintaan dia tunai. Itu maknanya memurah olehmu akan atas kami. Mana minta tunailah permintaan kami. Dengan mengeluarkan segala anak-anak kami daripada neraka. Jadi sekarangnya ibu bapa tu minta daripada Allah supaya terimakan permintaan mereka untuk nak keluarkan anak mereka daripada neraka. Maka apa jawapan Allah? Maka firman Allah Azza wa Jalla bagi segala ibu bapa, adakah redha kedua kamu daripada segala anak-anak kamu? Maka Allah Ta'ala tanya balik kepada ibu bapa, sekarang kamu dah redha ke kepada anak-anak kamu? Kalau tak redha, tak dapat dikeluarkan. Sebab dulu pun Allah Ta'ala katanya tak akan dikeluarkan anak-anak mereka daripada neraka, melainkan dapat redaan daripada ibu bapa. Selama mana tak dapat redaan daripada ibu bapa, maka tak akan dikeluar. Sebab tu dah sekarang Allah Ta'ala tanya, kamu semua ni dah redha ke kepada anak kamu? Maka sembah keduanya ibu bapa. Sembah tu jawab, bahkan kami dah redha. Bahkan kami dah redha. Maka jawab segala ibu bapa katanya, bahkan kami semua dah redha daripada anak-anak kami semua. Maka apabila jawapan daripada jihad ibu bapa, daripada pihak ibu bapa katanya dah redha kepada anaknya, maka firman Allah Azza wa Jalla, tiap-tiap mereka yang menuntutkan dia oleh ibu bapanya dengan keluar, maka aku keluarkan dia. Maka Allah Ta'ala firman katanya, tiap-tiap mereka, maksudnya siapa-siapalah, mana-mana siapa, mana-mana orang, tiap-tiap mereka yang menuntutkan dia, yang diminta, yang dimintakan dia oleh ibu bapanya dengan keluarnya, maka aku keluarkan dia. Jadi maksudnya Allah Ta'ala katanya, mana-mana anak sekiranya kalau ada ibu bapa minta untuk nak minta keluar daripada neraka, aku akan keluarkan orang tu.
Kalau ada ibu bapa tak minta nak keluar, aku tak keluar lagi. Jadi maknanya sudah di atas keputusan di atas ibu bapa. Kalau ada ibu bapa nak minta nak keluar, maka akan dikeluarkan anak. Sekiranya kalau mana-mana ibu bapa tak nak keluarkan anak dia lagi, maka Allah Taala tak keluarkan anak dia lagi. Jadi tak nak keluar semua lagi lah. Tengok di atas ibu bapa lah. Kalau ibu bapa kata, keluarlah ya Allah akan anak kami. Maka anak tu dikeluar. Tanya seorang bapa, ibu bapa yang lain pula, nak keluar ke tidak anak engkau? Kalau ibu bapa kata, biarkan dulu. Maka biarkan dulu lagi. Tak dikeluarkan lagi. Begitulah maknanya. Dan tiap-tiap mereka yang tiada ditutupkan dia oleh ibu bapanya, aku tinggalkan dia. Dia azab hingga aku hukum barang yang aku kehendaki. Tuhan katanya, dan tiap-tiap mereka tu anak-anak yang tiada ditutupkan dia, tidak ditutup-tutup untuk keluar daripada neraka oleh ibu bapa. Aku tinggalkan dia, mana biarkan dia diazabkan hingga aku hukum barang yang aku kehendaki. Sehingga Tuhan kehendak nak keluar sampai bila-bila lah. Jadi maknanya tak akan dikeluar lagi lah. Maknanya sekiranya kalau mana-mana anak tidak ada ibu bapa minta keluar daripada neraka, maka Allah Ta'ala tak akan mengeluarkan mereka. Sehingga sampai kehendak Allah untuk nak keluar. Begitu. Maka dikeluarkan mereka itu. Apabila sampai hukuman Allah untuk nak keluar, dikeluarlah. Tapi sekarang kalau tak ada ibu bapa minta nak keluar, tak dikeluarkan. Tengok. Jadi maknanya adalah setengah tu ibu bapa minta keluarkan anak mereka daripada neraka, dikeluarkan daripada neraka nak masuk syurga dah lah. Maka dia katanya ketika dikeluarkan anak daripada neraka tu macam mana keadaan mereka sebab kena bakar di dalam neraka jahanam. Katanya padahal telah jadi mereka itu haram. Padahal telah jadi mereka itu segala anak-anak yang kena azab di dalam neraka jahanam tu memanglah duduk dalam api. Dah jadi haram. Itulah yang hitam-hitam kayu tu. Dah jadi haram dah sekarang. Maka diperlari atas mereka itu akan air daripada sungai. Sungai itu bernama Nahrul Hayawan. Jadi badan setiap-tiap orang anak yang kena azab neraka tu dah jadi haram. Tapi tak mati. Maka nak bagi sembuh balik, jadi daging balik, maka diperlari atas mereka itu akan air daripada sungai yang bernama Nahrul Hayawan. Diperlari itu mana ambil air daripada sungai tadi itu jirus. Tuang di atas kepala mereka untuk jadi macam ubat lah. Maka tumbuhlah. Diperlari itu bukan maknanya ambil diselang. Diperlari itu maknanya tuang ke atas kepala, air itu berlari turun ke bawah ke kaki. Gitu. Ambil air daripada sungai Nahrul Hayawan, tuang di atas kepala mereka, maka tumbuhlah atas mereka itu daging. Maka daging itu tumbuh balik. Sebab sekarang dah jadi haram. Jadi haram. Jadi maknanya tak ada daging. Jadi hitam gitu. Maka dijiruhkan dengan air. Dituangkan air daripada Nahrul Hayawan. Maka tumbuh daging balik. Maka tumbuhlah atas mereka itu, atas segala anak tu, daging dan kulit dan bulu, bulu rambut, jadi balik seperti sedia lah. Jadi ada daging, ada kulit, ada bulu, ada rambut, semualah. Dan masuk mereka itu ke dalam syurga. Habis ceritanya di situ. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis 9 pula.
Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kamu dengan sembahyang dan kebajikan bagi dua ibu bapa. Aku wasiatkan kamu dengan sembahyang. Nabi wasiat kepada kita umat ni dengan dua perkara. Dia katanya satunya wasiat dengan sembahyang. Maknanya kena tunailah ibadat solat tu. Sembahyang, kamu mesti sembahyang. Dan kebajikan, mana buat baik. Dan kebajikan yang buat baik bagi dua ibu bapa. Itu adalah Nabi wasiat kepada sahabat dia pada suatu ketika. Jadi mana satu ketika tu Nabi ada wasiat dengan dua perkara ini. Lepas tu lain lagi, tengok wasiat kali lain pula. Tapi wasiat pada kali ini Nabi wasiat dengan solat dan dengan buat baik kepada dua ibu bapa. Puasa macam mana, haji macam mana, zakat, itu tengok wasiat yang lain pula lah. Tapi kali ini Nabi wasiat dengan dua perkara ni. Tak menafi kata Nabi ada wasiatkan dengan banyak wasiatan dia. Tapi banyak kali wasiat. Tapi pada kali ini yang diwasiat oleh Nabi-Nya ialah dengan solat, jangan tinggal dan jangan lupa buat baik kepada dua ibu bapa. Maka bahwasanya menambah ia akan umur. Maka bahwasanya menambah ia mana kebajikan bagi dua ibu bapa, mana buat baik kepada dua ibu bapa tu menambahkan umur, memanjangkan umur. Dan demi Tuhan yang diriku, Nabi bersumpah, dan demi Tuhan yang diriku, diri Nabi pada tangan kudratnya, dalam kuasaannya, kuasaan Allah, dalam kudratnya, kudrat Tuhan, bahawa hamba itu adalah ia telah tinggal daripada umurnya 3 tahun. Nabi nak cerita katanya, apa dia? Buat baik kepada dua ibu bapa tu memanjangkan umur. Maka dia katanya, kalau seorang tu umur dia tu nak mati lah, nak sampai ajal lah. Umur hidup dia nak sampai ajal tu ada 3 tahun lagi. Ada 3 tahun lagi. Kalau kita katanya asalnya ada 3 tahun lagi lah. Kemudian maka berbuat kebajikan kepada dua ibu bapanya. Maka orang yang ada umur dia, masa hidup dia dah ada 3 tahun, tetapi dalam masa 3 tahun tu juga dia buat baik kepada ibu bapa. Maka menjadikan dia akan hamba tadi oleh Allah Azza wa Jalla maka menjadikan dia kan umur oleh Allah Azza wa Jalla 30 tahun. Setahun 10, setahun 10. Digandakan. Jadi maksudnya begini, kalau katanya Nabi kata orang tu dia ada masa hidup dianya ada 3 tahun lagi. Kemudian dia ada buat baik kepada ibu bapa, maka ditambahkan umur dia lagi 30 tahun. Tu nak cerita katanya apa dia? Amalan buat baik kepada ibu bapa memanjangkan umur. Dah ada 3 tahun, dengan sebab dia buat baik kepada dua ibu bapa, maka jadi umur dianya hidup 30 tahun lagi. Kalau contohnya kalau contohnya apa dia? Kalau kita katanya dia ni mati pada di umur dianya mati pada umur 60 masalan. Sekiranya kalau dia ada buat baik kepada dua ibu bapa, masuk dalam kata orang buat baik pada ibu bapa lah, maka akan tambah 30 tahun lagi. Bonus dianya 30 tahun lagi. Maknanya akan nulah 90 nulah. Begitulah. Maka mana? Apa dia?
kemudian sebenarnya dan berbuat baik kepada ahli dan qarabah. Ini lain daripada masalah buat baik pada ibu bapa lah. Dan sebenarnya berbuat baik bagi buat baik kepada ahli ni keluarga. Nah, kalau seorang kita ada buat baik kepada ahli keluarga dan qarabah, dan qarabah dia buat baik dengan saudara dia, adik dia, abang dia, kakak dia, yang ada buat baik dengan bapa saudara dia dan sebagainya. Buat baik kepada ahli keluarga dia, buat baik pada ahli qarabah dia, menambahkan pada umurnya. Itu setengah daripada amalan yang menambahkan umur juga. Mana? Tadi buat baik pada ibu bapa. Sekarang masalah buat baik kepada ahli keluarga dan buat baik kepada ahli qarabah, maka itu pun menambahkan umur juga. Jadi memanjangkan umur lah. Dan menjauhkan mereka itu mengurangkan pada umur dan rezeki. Dan menjauhkan mereka itu mereka itu ahli dan qarabah. Maknanya buat tak peduli kepada keluarga, buat tak peduli kepada ahli qarabah, tak buat baik, dan bergaduh dengan dalam keluarga, bergaduh dalam sama-sama qarabah. Itu amalan itu mengurangkan umur, memendekkan umur dan mengurangkan rezeki. Itu nak jadi pendek umur, nak jadi payah cari rezeki. Sekiranya kalau tidak menjauh tu maknanya tak buat baik lah. Menjauhkan diri daripada keluarga, menjauhkan diri daripada ahli qarabah, maknanya tak ada buat baik, tidak ada silaturrahim sama qarabah, maka itu mengurangkan umur, jadi pendek umur dan mengurangkan rezeki. Dan memerkakan Tuhan Subhanahu wa taala, dan menyebabkan dapat merkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau tiada mengiqab Allah akan orang yang memutus rahim di dalam dunia, nascaya mentakhir Allah akan azabnya kemudian daripada mati. Ini masuk sikit pada masalah silaturrahim. Jadi katanya kalau orang yang memutuskan silaturrahim antara qarabah, maka sekiranya kalau Allah Ta'ala tidak menyiksakan dia pada masa hidup dunia, kalau Allah Ta'ala tidak menyiksakan dia, menyusahkan dia, menseksakan dia pada masa hidup dunia, maka akan diseksa pada akhirat esok. Begitu. Jadi maknanya tadi katanya kalau jauh, kalau putus silaturrahim antara keluarga, antara segala sahabat tu, antara kerabat tu, Allah Ta'ala apa dia? Memendekkan umur. Susah cari rezeki kan. Itu memendekkan umur, susah cari rezeki setengah pada seksaan yang berlaku pada dunia lah. Maka sekiranya kalau orang kata macam mana dia ni rezeki mudah nak cari, nak dapat. Padahal dia tu putus segala rahim. Macam mana rezeki dia murah lagi? Itu maknanya Tuhan tak azab pada dunia. Tak azab pada dunia akan kena azab pada akhirat. Itu mana katanya. Dan jikalau tiada mengikut menyeksa oleh Allah akan orang yang memutuskan rahim di dalam dunia, nascaya mentakhir. Mentakhir itu mana tangguh. Mentakhir maknanya tangguh. Allah Ta'ala mentakhir Allah, yang menangguh oleh Allah akan azabnya kemudian daripada mati. Jadi kalau tak kena seksaan pada dunia, maknanya Allah Ta'ala tangguhkan seksaan itu nanti dilakukan pada masa selepas pada mati. Begitu. Maka dipenjarakan rohnya pada telaga burhud di atas mulut Jahannam hingga hari kiamat. Selepas pada mati, belum pada nak tiup
sangkala kali yang kedua. Tu hari kiamat tu maknanya hari bangkit daripada mati. Hari kiamat tu ialah tiup sangkala kali yang kedua. Tu kiamat. Bukan itulah. Kiamat tu mana bangkit daripada kubur lah. Maka dipenjarakan akan roh mereka. Akan rohnya, roh orang yang memutuskan rahim. Dipenjarakan di mana? Pada telaga, pada suatu telaga. Pada sebuah telaga yang mana telaga itu namanya Burhud. Itu nama dia. Lepas tu telaga Burhud tu di mana? Terletak di atas mulut neraka Jahannam. Dipenjarakan itu sampai ke bila? Sampai hari kiamat. Jadi mana alam barzakh tu roh dianya dipenjarakan. Kita maklum bahwasanya daripada beberapa hadis, daripada beberapa ayat bahwasanya roh orang mukmin apabila dimatikan orang mukmin, roh dianya dimasuk ke dalam bian bagi burung yang hijau. Maka burung itulah bawa pergi ke sana ke sini kan. Jadi boleh melayan ke sana, pergi ke sana ke sini. Boleh tengok ke dalam syurga. Banyaklah cerita-ceritanya. Tapi orang ni, roh mereka tidak boleh pergi ke sana ke sini, tidak bebas. Hanya roh mereka dipenjarakan dalam telaga baru. Mana dikurung dekat situ lah. Dikurungkan dalam telaga Burhud. Dia tak bebas macam roh orang mukmin yang lain. Boleh masuk duduk dalam biang burung yang hijau, pergi ke sana ke sini. Dia tak bebas sebab kena kurung, kena penjara di dalam telaga Burhud. Jadi akhir sini tu dia sebut masalah silaturrahim. Padahal tajuk kitanya ialah tajuk masalah buat baik kepada ibu bapa dan masalah deraka kepada ibu bapa. Maka untuk hari ini kita akhir pada kata dan sabda Nabi SAW, barang siapa menderakakan dua ibu bapanya, maka sebenarnya telah menderakakan Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما قصناه وما سمعنا فردد علينا وافتح إلى سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum.